Terima kasih Azam. Pengundian awal esok bakal melibatkan 11,557 pemilih di 31 pusat mengundi. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Ikmaruddin Ishak memaklumkan pengundi terdiri daripada 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 anggota polis. Pada Pusat pengundian awal mula dibuka pada pukul 8 pagi. Proses mengundi akan dilakukan mengikut SOP dan garis panduan pencegahan COVID-19 dengan disaksikan ejen calon yang bertanding selain disiarkan secara langsung melalui laman Facebook rasmi SPR. Kesemua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap-lokap balai polis dan kertas undi akan dikira pada 20 November bermula 4 petang. Pengiraan akan dilakukan di tempat pengiraan undi yang ditetapkan SPR. Persiapan akhir giat dilaksanakan Polis Kontijen Melaka di IPK Bukit Beruang bagi melancarkan proses pengundian awal esok. Untuk laporan lanjut, kita bersama Nur Amalina Abdul Halim di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih Ashraf. Saya kini berada di Dewan Serbaguna IPK Bukit Beruang Melaka bagi meninjau sendiri proses ataupun persediaan terakhir bagi anggota polis di Melaka ini untuk proses undi awal esok. Dan bersama saya pada petang ini adalah Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Sama. Baik Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton RTM berapa ramai agaknya anggota polis yang terlibat untuk proses undi awal esok dan juga lokasi? Ya. Terima kasih dengan soalan. Kita pada esok hari adalah pengundian awal. Dalam undi awal ini seramai 2,322 anggota dan pegawai yang terbabit untuk mengundi awal. Kalau boleh, pecahan itu adalah 2017 anggota dan pegawai yang masih bertugas di negeri Melaka ini. Manakala 11 lagi adalah daripada cawangan Polis Merin, 10 daripada yang bertugas di Sabah dan Sarawak, dan mereka akan balik juga esok. 30 lagi yang bertugas sebagai kontingensi. Kontingensi ini adalah yang kita kenakan dalam tata tertib, masih bekerja tetapi melaporkan diri saja dalam kontingensi, dan juga seramai 98 orang pegawai dan anggota dari pesara. Tempat yang kita sediakan bagi pengundi awal ini adalah sebanyak 24 lokasi dari pelbagai balai polis, IPD dan juga pondok polis yang berada di dalam negeri Melaka ini. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga dari segi tahap keselamatan sepanjang proses undi awal esok, bagaimana Datuk? Sepanjang kita dah aturkan pelbagai cara untuk kita kekalkan demokrasi ini supaya perjalanan PRN ini dapat berjalan dengan aman, tenteram dan damai. Seramai 137 anggota dan pegawai telah kita sediakan untuk memantau penugasan-penugas ini. Nah, walau bagaimanapun, penugasan ekstra juga kita telah adakan sebelum ini secara latihan amali, latihan praktikal, sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingin yang berlaku. Jadi, kita juga dah bersedia dalam tahap yang maksimum untuk memastikan pilihan raya ini berjalan dengan lancar, terutamanya pada esok hari iaitu undi awal di kesemua 24 lokasi ini tadi. Baik Datuk, soalan terakhir, mungkin Datuk boleh kongsikan juga peringatan ataupun nasihat Datuk lah kepada semua anggota polis untuk merahsiakan undi mereka sebaik saja selesai proses undi itu. Silakan. Sudah semestinya lah kita telah pun menandatangani OSA ataupun yang lebih kita kenali dengan nama Akta Rahsia Rasmi yang telah ditandatangani pada setiap tahun. Jadi mereka ini hendaklah menjaga tahap kerahsiaan apa juga yang diperolehi. Begitu juga dengan undi awal ini, mereka tidak boleh memberitahu, bercerita atau memaklumkan pada mana-mana juga pihak apa yang dia undi, apa yang dia telah buat dan sebagainya. Kerana apa-apa juga yang dilakukan apabila di bawah kesalahan Akta Rahsia Rasmi 1972 ini, mereka boleh didakwa di bawah akta tersebut. Jadi saya memberi keyakinan dan penuh percaya kepada semua anggota dan pegawai tidak akan memberitahu ataupun tak memaklumkan apa juga yang telah dilakukan semasa pengundian awal ini. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu. Jadi saya kira sampai di sini dahulu lintas langsung dari Dewan Serbaguna IPK Bukit Beruang Melaka. Kita kembali semula bersama Ashraf di studio. Silakan.
Terima kasih Nur Malina. Memasuki pusingan kedua kempen PRU Dun Melaka, calon dan jentera parti bertanding terus rancak berkongsi aktiviti masing-masing di media sosial. Facebook, Telegram, TikTok dan Instagram antara yang menjadi pilihan mereka. Calon Perikatan Nasional PN Dun Rim Azalina Abdul Rahman berkongsi video-video kempen parti sebelum memuatnai aktiviti turun padang bagi menyantuni masyarakat setempat. Calon PN seterusnya yang bertanding untuk durian tunggal, Jaafar Othman, memuatnai video berkenaan penduduk di Dun tersebut selain aktiviti bersarapan di warung sekitar Dun itu. Calon Barisan Nasional BN Dun Serkam, Datuk Zaidi Atan pula aktif menggunakan platform TikTok bagi berkongsi aktiviti beliau bersama penduduk Serkam seperti solat subuh berjemaah dan bersarapan bersama rakyat. Calon Pakar Harapan PH bagi kerusi Dun Kota Laksmana, Lo Chi Leong, menggunakan Facebooknya sebagai medium mendekati masyarakat menerusi siaran langsung serta beberapa perkongsian aktiviti lain. Akhir sekali, calon putra Dun Pai Rumput Muhammad Hashidi Muhammad Zain menggunakan Facebooknya untuk berkongsi berita-berita berkaitan parti dan turut membantu calon putra yang lain berkempen. SOP ketat menjadikan calon lebih kreatif dalam berkempen. Calon Perikatan Nasional PN kerusi Dun Pantai Kundo Muhammad Rizwan Mustafa menggunakan media sosial untuk mendekati golongan belia. Manakala untuk golongan warga emas, beliau menggunakan pendekatan konvensional. Namun kita ada cara tersendiri. Kita menggunakan risalah-risalah adalah salah satu daripadanya, di mana saya ada juga membuat print out saya punya biodata semua untuk supaya rakyat lebih mengenali saya. Dan di samping itu, media sosial juga adalah satu platform yang penting untuk kita berkempen cara norma baru ini. So kita menggunakan Facebook, Instagram, even TikTok juga, di mana golongan-golongan muda sekarang ni dia lebih kepada platform media sosial. Beliau yang juga penolong setiausaha PN Melaka turut menggunakan kaedah konvensional dengan mengedarkan risalah ke peti-peti surat penduduk. Pendekatan itu bagi membolehkan pemilih yang kurang pendedahan dengan media sosial memperoleh maklumat berkaitan calon. Setengah calon berkeyakinan mereka diterima pengundi atas faktor anak tempatan. Hubungan rapat dengan penduduk menurut calon bonus buat mereka. So dengan situ mereka rasa senang didekati. Walaupun parti kawan ke parti lawan ke, mereka boleh terima saya dengan sambutan yang baik. Beliau bertanding di kerusi Dun Macap Jaya yang menyaksikan pertandingan 5 penjuru melibatkan Wee Hee Sam, Tai Siong Jiul PN, Lo Bing Ho PH dan Azlan Daud bebas. Platform yang disediakan RTM kepada semua calon bertanding perlu dimanfaatkan sebaiknya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Rizal Merikan Naina American berkata, calon boleh mempromosi diri dan manifesto masing-masing secara meluas. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik dan terima kasih kepada Tan Sri Anwar Musa selaku menteri dia yang membuka lantai demokrasi melalui penyertaan mereka di ruang-ruang yang disediakan oleh RTM. Kapsul dan data tentu sekali disediakan oleh RTM. Jadi saya nak menggalakkan semua calon-calon, tak kiralah yang calon terutamanya lah kalau saya calon BN dan calon-calon yang telah menawarkan diri untuk menawar sebagai wakil rakyat dalam pilihan raya negeri Melaka ini agar menggunakan kesempatan yang disediakan oleh RTM agar mereka dapat lebih dikenali oleh rakyat melalui siaran-siaran yang disiarkan oleh RTM. Beliau ditemui media ketika membantu kempen calon Barisan Nasional BN kerusi Dun Bemban, Datuk Koh Chin Han. Sebagai destinasi pelancongan, Melaka turut menjadi syurga makanan bukan sahaja kepada pengunjung tetapi juga penduduk setempat. Sajian tradisi terus menjadi pilihan ramai. Rabin Samugam berkesempatan berkunjung ke gerai yang menjadi lokasi wajib bagi penggemar kuih muih tradisional. Sedap. Memang sedap. Sedap. Itu antara reaksi pelanggan yang mengunjungi gerai ini. Keunikannya, gerai ini menyediakan lebih 40 jenis kuih muih tradisional dan kebanyakannya dimasak secara kukus.
Beroperasi sejak 1978, gerai di Jalan Ujung Pasir ini memulakan perniagaan dengan menjual pelbagai jenis makanan termasuk ayam golek, nasi ayam, asam pedas, laksa dan nasi lemak ayam rendang. Pengusahanya Bakhtiar Muhammad Ali Kamil berkata, persediaan untuk membuat kuih muih bermula seawal 4 pagi sebelum gerai dibuka pada pukul 8.30 pagi. Pada mula-mula perniagaan kami hanya menjual putu piring dan lama kelamaan ada kuih muih. Dan sehinggalah bila permintaan ramai kami menyediakan makanan tengah hari, asam pedas dan juga nasi ayam. 95% kuih in-house produk lah. Ada 5% lagi kuih adalah yang vendor yang hantar. Kuih dijual serendah 40 sen hingga RM2 menjadi pilihan sarapan bagi bukan sahaja pelancong tetapi juga penduduk setempat. Sedap sebab dia ada macam-macam jenis kuih, ada macam-macam jenis makanan dekat sini. So kita kalau datang dekat sini kita boleh tak perlu macam nak pening kepala nak fikir makanan apa nak cari kan. Dia punya nasi lemak dia punya lontong, dia punya roti canai dia okey. Sedap. Teruja lah. Macam banyak makanan kat sini kan. Oh, kita Google je. Kita tengok dalam Google ada website syorkan tempat ni, kita datang lah. Kuih muih tradisional di sini mempunyai rasa yang sangat sedap. Keistimewaannya, kuih yang dihidangkan di sini dengan pelbagai pilihan memang tiada di tempat lain. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Baik, setakat ini langsung dari Studio Mini untuk perkembangan semasa PRU Dun Melaka. Jumpa lagi di Berita Perdana malam nanti. Kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan.